Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Selamat hari Rabu, selamatlah jam 9.0006 malam hari Rabu, bulan 10 tahun 2021. Anda sudah tak dah masuk dah tahun tak dah masuk dah bulan 10 tahun 2021. Sekelip mata je kita rasakan yang tahun ini tinggal lagi 3 bulan saja sebelumlah masuk ke tahun 2022. Apa yang telah kita lakukan, apa yang dah berlaku sepanjang tahun, sepanjang 9 bulan yang lepas, macam tak ada apa-apa kan. Sebab kita banyak berkurung kat rumah, kita banyak lepak kat rumah, tak boleh pergi kerja, tak boleh buat apa, tak boleh beraktiviti, tak boleh bersosial dan sebagainya. Tapi, apa pun bersyukurlah kita kalau kita masih selamat, kita masih hidup lagi dan kita masih sihat, ahli keluarga kita semua masih sihat. Okey, itu yang paling penting. Okey, seperti biasa di TV dan radio Wanita Food FM, anda akan bersiaran secara langsung 1 jam bersama dengan kami di sini. Okey, daripada rumah lagi, tak boleh pergi studio lagi, walaupun dah entah lagi, kami belum ready lagi. Kami masih lagi ikut SOP ketat kami dan kami akan pergi ke studio bila kami sudah bersiap sedia. Dan mungkin kalau kes dekat Selangor dah turun banyak, ni masih lagi tinggi. Saya tengok semalam Selangor dah turun sikit, hari ni dia dah naik balik. Jadi dia dah turun podium, dia naik podium. Dia turun podium, dia naik podium. Itu satu yang amat merisaukan saya dan juga kru-kru kami di belakang tabir untuk TV dan juga radio Wanita for You FM untuk Kiran dan Ikwan Show. Hari ni Kiran tu di Kelang. Rasa dah macam minggu ketiga berturut-turut ni kan. Kiran tu start je, Ikwan tak ada. Tapi hari ni Ikwan tak ada sebab yang sangat-sangat kuat. Nanti insyaAllah dia akan masuk. Sekejap lagi saya tahu dia akan masuk. Dan dia akan beritahu kenapa hari ni Ikwan hilang. Kalau tengok dekat Facebook, nak tengok dekat Twitter dan nampaklah ada dah kita bagi tahu kenapa Ikwan tak ada hari ni. Atau mungkin dia akan datang lambat sikit sebab dia ada benda nak buat. Tunggu dia masuklah baru kita cerita. Sebab sekarang nak bagi tahu anda yang tengah menonton, terima kasih banyak-banyak yang dah tunggu, terima kasih banyak-banyak yang nak komen dah pun terima kasih banyak-banyak, yang dah share pun terima kasih banyak-banyak. Saya pun tak share lagi. Kejap lagi saya akan share. So pada anda yang berada di rumah ataupun di mana saja yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Hari ni kita akan bercerita topik yang sangat menarik untuk anda yang nak memajukan diri anda, yang nak memperkedepankan diri anda lagi untuk menjadi lebih berjaya. Human Capital Empowerment. Itulah topik kita. Nampak macam berat kan? Tapi kami akan cuba ringankan untuk anda. Cuba buat ia relax supaya anda tak pening kepala bila mendengarnya bersama dengan kita punya pakar. Seorang pakar yang memang pakar lah dalam bidang ni. Saya pun tak sepakar itu. Saya boleh tanya soalan saja. Tapi pakar kita nanti akan menerang kepada anda. Apa itu human power? Apa tadi? Human modal insan lah kita panggil. Lebih mudah anda fahami. Yang confused. Modal insan. Memperkasakan modal insan. Itu topik kita pada malam ini. Juga ada persembahan daripada Baskers untuk anda. Baskers yang mana? Tunggulah. Sebentar lagi kami akan keluarkan satu persatu. Tapi sekarang, yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak lagi sekali diucapkan. Jangan lupa kami mahu anda share sebanyak yang boleh. Dan jangan lupa juga komen. Mana tahu tiba-tiba lagi ada hadiah untuk anda kan? Betul tak? Okey, kita mulakan malam ni dengan cerita pasal COVID. COVID tadi saya kata dah masih lagi tinggi. So semalam saya adalah mencari sesuatu dan saya nampak banyak lagi orang yang masih lagi keluar. Tak tahulah sama ada keluar itu perlu ataupun tak perlu. Keluar semata-mata untuk distension ataupun mencari sesuatu. Tapi itulah saya nak pesan pada anda lagi sekali supaya berhati-hatilah. Keluar tidak salah, ya, tidak boleh dilarang kerana dah pun dibenarkan untuk keluar. Nak bawa anak ke, nak bawa siapa ke, asalkan dah 2 vaksin, dah fully vaccinated, anda boleh keluar. Tapi saya masih nak nasihat kepada anda supaya berhati-hati. Sebab saya nampak bila orang-orang keluar tu, saya perhatikan, saya tengok gaya mereka macam dah tak ada apa-apa. Macam anak tu dibiarkan berlari ke sana. Tak payahlah, anak tu biar sentiasa dekat dengan kita. Takut dia pergi tempat lain, dia pegang apa ke apa, kita pun tak tahu kan. So nak bawa anak keluar, make sure anak anda ada dekat dengan anda. Jangan dibiarkan bebas berlari sana, pegang sana, tergulik-gulik atas shopping mall. Tak boleh lah. Tak tahu apa yang ada atas lantai tu kan. Kita tak tahu, kita tak nampak. So lebih baik kalau kita berhati-hati. Waalaikumsalam. Efat Ismail, thank you for watching bro. Jangan lupa share. Jangan lupa borak-borak juga. Tanya soalan, silakan sekejap lagi. Sekarang ni saya nak membebel dulu. Saya nak membebel pasal COVID. Okey, dah habis. Bebelan saya yang kedua adalah tentang ini. Satu aktiviti yang sangat-sangat popular sekarang ini. Ramai yang tak sabar. Ramai yang berhabis duit. Ramai yang kata orang tu bergolok bergadai. Ada yang saya baca sampai buat loan nak beli basikal. Mereka berkayuh ke sana ke sini, berkayuh sampai beratus-ratus kilometer. Bergambar sana, bergambar sini. Dan satu situasi yang tidak menyenangkan netizen, tidak menyenangkan, saya pun pernah mengalami benda ini adalah sesuatu yang seperti ini. Ayo, kita tengok gambar ini yang saya jumpa di Facebook tadi, tak silap saya. Mana gambar dia?
Kita tunggu tu dia. Tengok tu Ini gambar ni tengok betul-betul. Yang atas tu yang kita elak di kampung. Okey, biasalah kita balik kampung ke atau jalan-jalan kampung banyaklah kat tengah-tengah jalan kan. Ini tak apalah. Tapi kalau dekat bandar pula, kita tengok. Ini saya pernah alami banyak kali. Saya pernah sampai naik angin pun ada. Sebab mereka seperti gambar di bawah itu, seperti tidak takut langsung akan bahaya yang ada di atas jalan raya. Especially kalau dekat highway. Kadang kita laju 120, 110. Bila berkayuh tu mereka tidak mengikut apa yang sepatut mereka buat. Tengok tu, di tengah-tengah jalan dan kereta pula yang kena ikut belakang mereka, kena slow. Ini adalah satu yang cukup berbahaya. Jadi kalau anda nak berkayuh basikal, pergilah mana pun, berapa ramai sekalipun. Tapi make sure anda ikut SOP dan anda tahu apa yang anda kena buat. Janganlah bahayakan diri anda dan jangan menyusahkan orang lain yang menggunakan jalan raya. Saya mengaku, saya banyak kali dah alami benda ni. Dan saya pernah horn. Contoh saya pernah bagi contoh, satu family, ada suami, ada isteri, ada anak, 2 orang ke 3 orang naik basikal. Mak ayah dekat depan, anak dekat belakang. Itu pun dah salah dah sebenarnya. Anda tak nampak apa anak-anak buat dekat belakang. Dia terbabas ke, dia terjatuh ke, dia slow tinggal jauh ke. Bahaya berkayuh-kayuh lah. Tapi mainlah kawasan taman atau buat pergi tempat-tempat yang selamat, yang tak banyak kereta. Jangan jadi macam ni. Jangan jadi macam gambar di bawah ini. Kita tak mahu. Ini pengguna Facebook tu memang marah tu. Sebab tu dia buat macam ni. Dia kata kat kampung kita elak apa, kat bandar pula kita elak apa. So tak nak macam ni. Tak bagus. Okey? Basikal tak salah, nak bersenam tak salah, nak riadah tak salah, untuk keluarga bagus, tapi make sure tempat yang selamat lakukan dengan betul supaya nyawa anda tidak terancam. Itu yang pertama, pasal basikal. Nak bebel lagi boleh, tapi tak apa. Tunggu. Kita masuk topik yang kedua. Topik yang kedua kita hari tu. Di Langkawi. Ramai yang pergi bercuti ke Langkawi kan. Bila dibuka je gelembung percutian tu Langkawi. Kapal terbang. Pergi Langkawi landing. Penuh. Keluar. Penuh. Keluar isi ke lagi ni. Isi penuh-penuh kat Subang. Mendarat kat Langkawi. Penuh. Berpuluh ribu orang ada. Masalah sampah timbul. Masalah itu timbul. Tetapi tadi juga saya nampak dekat Twitter. Sempat saya screenshot. Ini daripada tweet handle KJ. Kita punya Menteri Kesihatan YB KJ kita. Today, Hotel X in Langkawi was temporarily closed after 50 staff tested positive. Alamak, 50 orang ni. So katanya MasJatra Automated Contact Tracing module sent out 73 casual contact notifications to individuals who check in at Hotel X. If you get the casual contact notification and show symptoms, get tested. Adakah ini yang anda mahukan? Ini untuk yang bersukaria kat Langkawi lah. Hati-hati Ini daripada Menteri. Apa cerita sebenarnya ni? Apa cerita? 50 orang staf hotel dah kena COVID. 50 betul kan? 73 tu adalah yang tinggal di hotel tu. Jadi yang 73 orang ni kena hati-hati. Sebab mereka kena pastikan mereka tak ada simptom. Mereka kena buat buat yang test kit. Kena beli test kit tu dekat farmasi. Test tengok ada ke tidak ataupun pergi ke klinik kesihatan untuk buat pemeriksaan sama ada positif ataupun tidak. So hati-hatilah. Kalau nak pergi bercuti ke apa ke, fikirlah banyak-banyak dulu. Tengoklah tempat tu selamat ke tidak. Dan kalau ada lagi benda-benda macam ni, tolonglah berhati-hati. Baik, dah berminggu-minggu dah kami pesan dah. Berhati-hati untuk diri anda dan juga untuk kami semua di TV dan Radio Wanita For You.fm. Tak salah. Macam samalah, tak salah. Bercuti duit awak pun bukan duit saya, bukan duit kami pun. Kami cuma membebel untuk pastikan anda supaya selamat. Itu je. Dan kami pun selamat. Dan kalau kes naik balik, kami pun dah tak boleh keluar. Kami pun tak boleh pergi mana. Sampai bila kami nak buat kat rumah kan? Kita pun nak juga pergi studio yang cantik tu. Dah beli sofa baru, dah buat green screen semua. Tiba-tiba asyik buat kat rumah je. Itu dinding hijau kat belakang tu. Tak boleh pakai sangat. Okey. Cerita COVID habis. Dekat 10 minit juga ya. Kita tengok bola pula. Malam ni ada bola. Kiranto semalam main bola. Masih lagi boleh lari. Masih lagi boleh mengajar bola, menendang bola. Malam ni kita akan saksikan perlawanan secara langsung. Perlawanan persahabatan level 1 Tier 1 International Match antara Jordan dan juga Malaysia dari Stadium King Abdullah II, Stadium Aman di Jordan. Pukul 11 malam waktu Malaysia. Ini dia kapten kita, nombor 7. Tapi dia bukan striker, dia main dia bukan Ronaldo, tapi adalah pemain Malaysia yang bernombor 7. Okey, kita tahu dalam pasukan Malaysia kali ini tak ramai pemain utama kita ada. Pemain-pemain JDT yang kebiasaannya mewakili pasukan Malaysia kali ini tak ada. Tak banyak yang ada pun pemain-pemain simpanan mereka sahaja. Komin Ong tak ada, Matt Davis tak ada, Sumari tak ada, Safawi tak ada, Faizal Malias tak ada, Natsu Insa tak ada. Ramai tak ada ni. Syarul Saad tak ada. Apa jadi saya tak tahu. Tapi memang tak ada dalam senarai. Mungkin Tan Cheng Ho nak test pemain baru, kebanyakan pemain Pulau Pinang, pemain Selangor, pemain Terengganu.
kita akan saksikan satu boleh katakan sebagai second generation of nation footballers yang mewakili Malaysia pada malam ini. Jam 11 malam kita akan saksikan di Astro live Malaysia bertemu dengan pasukan Jordan. Okey, 1, 2, 3, 4 cerita dah habis. Kita tutup sekejap, kita berehat seketika, kita akan kembali sebentar lagi dengan tetamu kita pada malam ini dan juga kita ada persembahan daripada Abang Baskers. Dan mungkin Ikuan akan muncul di segmen yang kedua. Kita tunggu sekejap lagi. Bersama kami di TV dan Radio wanitaforyou.fm. Yo, TV dan Radio wanitaforyou.fm bersama dengan Kirato Masiro hari Rabu jam 9 malam sampai jam 10 malam. Kadang-kadang kami tukar tarikh, suka hati kami. Kalau ada hal, kalau ada masalah tak apa, dia kan kami elak lah. Tapi kalau tidak, hari Rabu memang ada. Jam 9 malam sampai jam 10 malam. Apa yang saya harapkan tak muncul lagi. Ikuan tak muncul-muncul, tak masuk-masuk lagi. Aduh. Tak apa, kita try WhatsApp dia kejap lagi, Wan. Mana kamu? Adakah kamu akan masuk? Tapi kalau Ikuan tak masuk, tak apa. Kita akan masukkan, kita minta tamu pada malam ini untuk topik utama kita di hari Rabu hari ini pada 6 hari bulan Oktober 2021. Yang tengah menonton, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa tanya soalan. Ayo, kita jemput tamu undangan kita pada malam ini untuk topik kita Human Capital Empowerment, Mr. VJ. Masuk, Mr. VJ. Hai Kiran, selamat malam. Hai Kiran, selamat malam. Apa khabar? Okay, Mr. Vijay ataupun nama penuhnya Mr. Vijayasegaran Arumugam daripada Q Study Sdn Bhd. Ini Master Corporate Trainer dan juga Coach. Bukan coach bola, tapi coach untuk anda menaikkan anda punya semangat, coach untuk bagi anda power dalam perniagaan, coach untuk ajar anda supaya tak buat salah, coach untuk tunjukkan cara-cara yang betul kepada anda. So Mr. Vijay, selamat malam. Macam baru balik pada office je? Betul Ya, betul-betul. Selamat malam Kiran, selamat malam. Baru balik ya, tak sampai 10 minit. Dah masih sempat untuk online. No problem. Traffic jam. Dah makan belum? Fasa 1, fasa 2 masih traffic sudah jadi fasa 5 sebenarnya. Traffic jam tak ada beza Mr. Vijay. Tak ada beza, dah penuh. Betul, dia tetap jam juga. Orang tetap keluar macam biasa. Dah makan belum? Dah dinner dah? Dah. Tadi dah makan awal. Yes. Nasib baik dah dinner. Kalau tak apa, kita break kejap bagi Mr. Vijay makan dulu. Tak apa. Okey. Topik kita malam ni bagus, early dinner Okey, Human Capital Empowerment. Kalau cakap pasal modal insan ni, Mr. Vijay kan, satu benda yang orang nak tahu. Kadang orang tak faham, apa itu modal insan sebenarnya? The perkataan itself, the modal insan. Modal insan. Thank you Kiran. Terima kasih Kiran. Actually sebenarnya pembangunan modal insan itu adalah satu pembangunan jati diri skill yang seseorang individu yang ada. Dia mungkin graduate dalam bidang diploma, degree atau master. Itu dari segi bidang akademik. Tapi pembangunan modal insan ni kita mencungkil bakat mereka dalam setiap sesetengah bidang yang mereka mau ceburi atau mempunyai kepakaran tersendiri, dan juga untuk sentuh sedikit sebanyak dalam bidang soft skill. So untuk enhance dia punya soft skill tu, itulah yang saya memasukkan dalam bidang modal insan ni, pembangunan modal insan. Okay, Q Study. Adakah you are working with Q Study atau Q Study tu company Encik Vijay? Dan bagi tahu saya tak, apakah yang ditawarkan bersama dengan Q Study Sdn Bhd tu? Company yang melakukan program Human Capital Empowerment ni. Modal insan lah, nak cerita lah. Okey, Q Study kita mempunyai 2 orang director, tetapi bukan saya, tapi ada directornya, dan saya sebagai dia punya senior consultant untuk bidang Q Study sebenarnya. Dalam bidang Q Study ini, dalam syarikat Q Study ini ada beberapa section. Salah satu section dia adalah Q Training yang membuatkan bidang-bidang latihan dan development of human capital, soft skill training, lebih kepada HRD Corp
yang dulu dikenali sebagai HRDF dan juga memasuki dalam bidang kemahiran JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, SLDN, khusus-khusus jangka pendek, khusus-khusus dalam bidang IT dan juga management. Tapi apakah yang dilakukan oleh Q Study sebenarnya adalah dia mempunyai satu lagi division yang dipanggil Q Study dan Q Media. Q Study adalah sebuah agensi pengambilan pelajar antarabangsa dari luar negara ke Malaysia. Dia juga dia juga menawarkan tempat-tempat untuk pelajar antarabangsa memasuki Malaysia di Institut Pendidikan Tinggi Swasta dan Awam di Malaysia. Tapi untuk Q Media, dia juga membuatkan seperti virtual event, dia juga handle event-event seperti digital marketing dan juga dalam bidang teknologi dan juga website development semua tu. So training itu Okay. Alright. Kejap, saya punya internet ada lagging tadi. Okay. So ada dua benda lah yang Q, apa company apa tadi? Q Study. Q Study yang buat memberikan latihan dan juga bawa masuk pelajar-pelajar untuk universiti ataupun kolej-kolej tempatan lah. Alright. Betul. Kita nak cerita lebih kepada latihan tu sebenarnya. Okay, dah faham dah. Pejabat urusan kat mana? Office? Dia punya main HQ ada kat Puchong, di Bandar Puteri Puchong, dan mempunyai satu pejabat urusan di Kuala Lumpur dan juga mempunyai satu pejabat operasi di Pulau Pinang, dan juga kita mempunyai office di Indonesia, Jakarta, dan juga di Maldives dan India, di New Delhi, Noida. So dia memang satu syarikat yang mempunyai staf dari luar negara sebanyak 14 warga negara dari Arab, dari North Africa, ada di Central Asia, South Asia, Maldives dan juga di Indonesia. Wow, jadi Q Study bukanlah semata-mata local company, ia adalah sebuah syarikat antarabangsa yang ada pejabat di Jakarta, di Maldives, di India. Kalau nak pergi Maldives bagi tahu saya nak ikut. Sebenarnya sebelum COVID ni, tiap-tiap bulan saya di Maldives sebenarnya. Aduh, kenapa lah? Lain kali saya bawa Kiran. Lain kali saya bawa Kiran ya, actually. Don't worry. Dekat je Maldives. Mr. BJ, kita boleh buat live daripada Maldives untuk bercerita tentang human capital empowerment ni. Aduh you Kiran, kita tak perlu green screen. Kita tak perlu green screen, kita ada green ocean. Background dia green ocean nanti. Mr. BJ punyalah ramai orang yang siap kumpul duit, bercita-cita nak pergi Maldives. Tapi you tiap-tiap bulan pergi Maldives. Aduh, banyak syok Alright. Kita, alamak Mr. BJ macam tak gerak itu. Lagging ke? Mr. BJ, hello. Kejap saya nampak macam tak gerak ni. Okey, tak apa. Kita tunggu Mr. BJ gerak sikit baru kita tanya soalan seterusnya. Mr. VJ, dia kat Maldives kot ni. Dia bukan dekat KL ni. Dia terbang pergi Maldives ni. Mr. VJ dah hilang. Okey, Mr. VJ daripada Q Study tadi anda dah tahu dah. Mereka melakukan banyak latihan untuk mencari soft skill anda. Mungkin anda tak tahu anda ada skill yang lain. Tapi mereka akan tolong. Mereka akan tolong anda untuk mencari apakah soft skill anda. Mungkin boleh ketengahkan. Menjadikan anda punya career, anda punya kerjaya. Boleh mendatangkan keuntungan untuk anda. Betul tak? So itulah kerja mereka di Q Study dan juga mereka bawa masuk pelajar-pelajar daripada luar negara untuk ditempatkan di universiti-universiti tempatan. Sebab tu mereka ada pejabat di berapa? 14 buah negara tadi. Siapa kerja dekat Q Study ni untung maknanya anda akan dapat travel banyak tempat. Kalau saya kerja dengan diorang, saya nak pergi ke Maldives sahaja. Ataupun saya nak ditempatkan di sana. Itu lebih indah. Okey, kita tunggu Mr. VJ off kejap. Mr. VJ hilang. Manakah Mr. VJ? Ikuan pun tak nampak-nampak lagi. Ya Allah, hari ni nampaknya saya borak seorang-seorang ke apa ni? Mr. VJ lagging. Ikuan pula hilang. Aduh, mana yang tengah tengok ni komen lah sikit. Boleh tak kita borak-borak? Tak adalah boring. Aduh, alah, hai. Mr. VJ pun tak ada. Kita cerita pasal memperkasakan modal insan pada hari ini. Ya, topik tu berat. Macam anda mungkin rasa aku perlu ke tak benda ni. Tapi anda tak tahu mungkin anda perlukan satu hari nanti. Apa yang anda nak belajar. Dan anda akan tahu mana nak cari tempat nak belajar.
Saya dengar cerita Q Study ni dia bagi satu tawaran yang sangat-sangat menarik. Macam-macam ada. Mr. Vijay dah masuk. Ada pun bos. Dia dekat Terputus Maldives. sedikit. Tak tahu mengapa. Dia dekat Maldives ke dekat KL ni? Dekat KL tapi di UK, Ulu Kelang. Ulu Kelang. Yelah semalam pun internet banyak kacau kan. WhatsApp down. I don't know. Facebook Tiba-tiba down. hujan internet ada ganggu sedikit lah. Hari ni pun dah tengok banyak sistem online payment pun down. I don't know what happened lah. Maybe ada gangguan dan sebagainya. Okay, Mr. Vijay. Q Study dikatakan sedang adakan training untuk golongan B40. Ini penting ni untuk golongan B40. Jadi boleh tak Mr. Vijay terangkan sikit jenis-jenis apa yang you buat untuk B40 ni? Bagus. Okay, sebenarnya Kiran, Oops. Internet lagi. Internet. Waktu COVID ni sebenarnya Kementerian Sumber Manusia memang ada inisiatif yang bagus yang penjana ni, projek penjana training di bawah HRDF dan juga di bawah sekarang dikenali sebagai HRD Corp. Dia mempunyai banyak training yang ditawarkan seperti training place, GIG dan juga penjana untuk golongan B40. Saya dari segi dari Q Study saya pernah membuat beberapa kursus juga dan kami juga kalau di Kuala Lumpur, kalau di Klang Valley tak boleh buat kursus tu, kami juga ada anjurkan kursus tu di Janda Baik Pahang. Dan selain itu saya juga jadi sebagai trainer untuk syarikat-syarikat yang juga tawarkan B40. So dalam bidang B40 dan GIG saya sudah mengajar lebih kurang 12 program. Setiap program tu adalah peserta 50 orang, 60 orang, 80 orang. Dia mengikut kursus-kursus tersendiri. So memang satu program yang amat baik dan juga kepada mereka yang hilang kerja. Internet di Ulu Kelang. Come on. Malaysia and the internet coverage. Sampai bila nak macam ni lah. Saya baca hari tu. Ada lagi Mr. Vijay. Okay, come on. Okay Mr. Vijay, you ada hilang tadi lah. Tak apa nak dengar. Yang tak apa, you boleh ulang balik sekejap lagi. Kita sekarang tak apa. So sebenarnya saya dari Q Study, saya juga ada buat program untuk B40 dan untuk training provider untuk syarikat-syarikat yang menganjurkan program penjana ini B40 atau GIG. Saya juga dalam masa setahun ini saya pernah buat 12 program. Saya sebagai trainer, saya menghadiri dan juga menjadi seorang trainer untuk Hai, ini ada cabaran bila kita buat live dari rumah menggunakan internet yang macam ni kan. So, anda kena faham lah. Minta maaf banyak-banyak. Bukan kami. Ini adalah internet coverage yang tidak stable. Mungkin di Ulu Kelang, mungkin hujan, mungkin ada masalah-masalah lain. Okay? Tak apa. Kita, TVJ nanti boleh masuk balik ke apa ke. Kita nak masukkan kita punya baskers pada malam ini. Abang Ijam kita mana? Tak apa, kita sambung lepas ni Mr. Vijay. Kita nak berehat seketika sambil sebelum tu kita keluarkan Ijam Majid. Ijam Majid, mana dia? Pun internet problem juga ke? Awak bukan kat Kelang ke? Saya pun kat Kelang tak? Mr. Vijay dekat Ulu Kelang kan? Semua ada Kelang hari ni. Yalah. Mana dia Ijam Majid tak keluar? Ijam Majid pun ada problem internet juga ni saya rasa ni. Oi, malam ni kacau. Sebaik saya punya okey. Stable. Tak keluar Ijam Majid? Alo? Alamak. Kalau Ijam Majid tak boleh keluar sekarang, tak apa. Saya rasa Junior, kita punya moderator pada malam ini, kita terus saja ke persembahan yang pertama. Lagu yang Ijam Majid akan dendangkan untuk kita pada malam ini di TV dan radio wanita4u.fm. Ayo, kita kasih shoot. Mr. Vijay, kita layan lagu dulu Kita rock and roll kejap. Sambil-sambil kita check apa masalah kita punya internet. Okay. Terus saja performance. Lagu yang pertama pada malam ini daripada Ijam Majid. Baskers. Our Baskers Ijam Majid from Klang, Bandar Diraja. Silakan.
Secara tiba-tiba aku mengingatimu di kamar sepi di malam syahdu. Inikah katanya rindu, sengsara tiada terhingga. Setelah perpisahan pun berlalu, terdengar lagu cinta membawa kesayuan, membangkitkan hasrat yang terluka. Lalu aku terdiam pada lena yang panjang, terurailah rahasia yang terpendam. Bertahun dalam derita, tanpamu aku melara, menggoda saat mimpiku di perjalanan ini. Pemergian dirimu, putuslah cinta yang lama, menghentam diriku dalam memori. Malam kian memaksa, lagu menghanyut pilu, wajah-wajah duka pun hilang. Jika tersua lagi, mungkin aku menangis, menahan getaran hati yang musnah, menahan getaran hati yang musnah. Segmen ketiga dah. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami di TV dan Radio Wanita For You.fm. Kiranto Marcelo di Kelang, di Ulu Kelang sana kita ada Mr. VJ dari Q Study, sendirian berhad, Master Corporate Trainer dan juga seorang coach. Bukan coach bola sepak, bukan coach hoki, bukan coach volleyball, tapi coach yang akan bercakap dengan anda setiap hari untuk mendidik anda supaya anda tahu apakah anda punya bakat yang sebenarnya, mungkin anda tak nampak, tapi coach anda nampak. Human Capital Empowerment ataupun pemerkasaan modal insan, itulah yang kita bincangkan hari ini. Anda nak berjaya ke, anda nak cari idea ke, Mr. Vijay boleh membantu anda, mana tahu kan. Okey Mr. Vijay, di Q Study, apakah modul-modul training yang ada, yang disediakan untuk golongan B40 ke, M40 ke, atau siapa sajalah yang nak join Q Study untuk training dengan you all ni? Ya, Kiran. Jeng. You dengar tak soalan tadi? Tak dengar Alamak, kenapalah internet mencemburui kami pada malam ini? Susahlah kau nak dengar macam ni. Kesian Mr. Vijay tak bergerak kat atas main screen ni. Mr. Vijay, tadi jam majid pun tak keluar last minute. Padahal dia ada dalam StreamYard tu. Lepas tu tak keluar sebab lagging lagi. So sekarang ni nasib baik saya punya okey. Kalau saya pun lagging tak, saya ingat kita off je lah show ni terus kan. Tak payah nak buat dah. Kita batalkan. Kita babaikan aja. Tapi tak apalah. Sementara saya punya okey, boleh sambil bebel lagi. Dan Mr. Vijay boleh masuk keluar. Mr. Vijay, welcome back for the 9th time maybe. I don't know. Yelah, tak gerak. Tengok sikit je dia gerak. Tak gerak dah. Puan tanya soalan ni. Macam mana nak dengar? Macam mana nak tahu? Saya pun tak tahu. Saya tak boleh terangkan. Mr. Vijay boleh terangkan. Saya kena harap Mr. Vijay explain ni.
Alamak, payahlah kalau kita macam ni kan. Apa saya nak bebel tadi? Oh, saya bagi tahu ni kat Malaysia ni tengok masalah internet kita. Saya baca tu lagi dekat Thailand dah 5G satu negara dah. Kenapa kita kat Malaysia ni baru Kuala Lumpur aja yang 5G. Tu pun Mr. BJ tak clear lagi internet. Tengok. Kan I read on newspaper that day Thailand is already like 5G the whole country. Betul. Saya setuju. Tiba-tiba lagi kalau hujan dia lagging. Sorry, maaf. Kan? Tak apa. It's not your mistake pun. Ini bukan salah you. You dah bayar untuk internet. Internet tu lah yang salah. Okay. That's a good one. Okay. Alright, Mr. Vijay. Apakah modul training yang ada di Q Study yang ditawarkan untuk B40 ke, M40 ke, T20 ke, tak kisahlah. Apa yang ada? Explain sikit. Kita tawarkan program bukan untuk B40 sahaja, open kepada majikan, kepada pekerja dan juga kepada graduate yang nak ceburi dalam semua bidang. Kami juga mempunyai trainer sebanyak 14 orang dalam bidang-bidang tertentu seperti business development, communication dengan writing, dalam bidang customer service, sales and marketing, juga fokus kepada digital marketing, marketing skill, tele-sales dan juga coaching. Kami juga bekerjasama dengan Corporate Coach Academy untuk certified coach, coaching program, professional coaching program dan juga dalam bidang customer service dan juga ada juga yang macam seperti design platform dan juga mobile app, web development. Banyak yang kami juga ceburi dalam bidang web development. Trainer kami mempunyai qualification yang profesional dari India, seperti front end development, full stack web development, data science analytics. Ada juga banyak dalam bidang IT dan juga human resource, dalam bidang human resource, managing human resource, semua itu kita juga ada. Dan akhir sekali kita juga ada yang satu kepakaran yang saya sendiri akan lakukan adalah dalam bidang personal development yang fokuskan kepada leadership, team building, teaching methodology, grooming, interpersonal dan juga dalam personal branding. Banyaknya. Banyaklah. Macam pergi buffet lah. Ada banyak makanan kat buffet lain. Kita juga ada banyak variety lah. Saya dengar pun dah pening kepala. Masa satu nak pilih ni. Macam-macam ada ni. Semua ada. Tapi itu tengok pada mana yang kepakaran anda, mana yang anda minat, mana yang anda nak belajar, mana yang anda suka nak buat. Betul. Kan. Kalau kita belajar benda tak suka, terpaksa, dihantar oleh majikan, tapi kita tak minat benda tu, tak ke mana juga. Betul tak Mr. Vijay kan? Betul. You will not go anywhere. Kan if you do something that you don't like. Betul. Something that you really wanted to do. Okay. Next training. Dekat mana? Bila the next one yang ada? Next training. Dan apakah kami ditawarkan? Selalu kami ada training secara dekat KL, kita buat juga dekat Selangor, itu awak kita punya home base. Kita selalu buat training kat audition dengan gender baik, tapi sekarang face to face belum dibuka lagi, belum ada announcement, so kami masih secara online. Next training 28 hari bulan Oktober dengan 18 hari bulan November dalam bidang IT, Fundamental of Web Designing dengan juga Digital Marketing Online Courses sebagai online secara maya ya. Courses dia secara maya sekarang. Belum ada yang face to face. Physical classes belum ada lagi. So rugilah kan, sebab kalau ada yang apa dekat janda baik lah apa tadi, wah syok lah pergi sana, boleh macam holiday sikit, belajar bila online ni kat rumah je lah kan. Online susah lah, kena buat Zoom kan? And some more kita kena harapkan pula internet yang stable. Kalau kena Mr. Vijay nak buat coaching, kena internet macam ni masalah. Dah, saya tak tahu. Student pun kelang kabut. Student pun mungkin ilmu dia sangkut-sangkut. Macam-macam masalah akan datang. Inilah dia. Bila masalah internet tidak stable. Disaksikan bagaimana. Hilang, masuk. So kalau macam orang Mr. Vijay ni, macam saya yang bekerja macam ni, yang menggunakan internet untuk buat live, untuk buat coaching, memang akan ada masalah. Kalau internet tak stable macam ni, jadi kita memang susah. Jadi diharapkan kalau semua dah selesai nanti, macam Mr. Vijay dan Q Study boleh buat training tempat-tempat macam tadi lah. Macam Janda Baik ke, macam kat Langkawi ke, atau mungkin dekat Bali ke, terpulang pada bajet masing-masing untuk setiap kos yang ditawarkan oleh Q Study. Dan sekarang ni, Ijam ada tak? Kita nak berehat lagi sekali. Ijam boleh masuk tak Jam? Ke Ijam pun dah hilang juga? Ijam, masuk Jam. Kalau dengar Jam, tolong masuk. Ke Ijam pun dah hilang. Kejap saya check kejap. Oh, hari ni paling mencabar betul lah buat kerja. Pasal internet. Apa nak jadi? Oi, pening kepala Den.
Ijam hantar WhatsApp kat saya katanya something went wrong. StreamYard. Nampak tak? Tu. Sebaiklah saya punya okey, saya punya stable kan, tak ada masalah kan. Ni line apa yang problem malam ni sebenarnya ni? Mr. BJ, welcome back for the 11th time. Actually Kiran, saya Yeah. tiap-tiap minggu 5-6 kali saya buat online Zoom, online meeting, webinar. Inilah kali pertama internet mengganggu saya. Tak pernah. Kan? Tak pernah. Tak pernah. I Tapi think saya rasa ini mungkin ada kena-mena dengan apa yang berlaku di dunia lah baru-baru ni kan, yang internet semua down ke apa, WhatsApp down, Facebook, saya tak tahu lah, mungkin ada WhatsApp down, kena-mena ke atau Facebook down, tidak. memang slow sikit. Maybe lah, Betul, I don't betul. know lah, maybe StreamYard pun kacau ke, Zoom pun ada problem ke. Tapi pagi tadi I meeting dekat Zoom tak ada masalah. Malam ni baru first time pakai StreamYard. Tapi I punya okey pula daripada tadi, tak ada lagging, tak ada apa. Tu yang pelik tu. Itulah. Tapi you dengan Ijam tu tak boleh pula kan. Tapi tak apa, kita akan dah tak gerak lagi dah. Aduh. Okay, Ijam, masuklah Jam. Lagu yang kedua malam ni Jam. Dan dah poning kepala dah. Kita dengar lagu dulu. Aduh, mak I poning kepala. Tiara mengambil kenangan zaman persekolahan. Tiara mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta. Engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah.
internet, kenapa kau banyak buat perangai ini malam? Bagi susah aku punya kerja lah. Sudah bayar lah. Apa masalah lagi? Kalau masalah potonglah payment. Macam mana nak buat kerja ni kan? Apapun anda masih mengenal Kiranto malam ni secara solo nampaknya Ikuan tidak muncul-muncul lagi. Apakah daya I work solo Mr. Vijay? Okey Mr. Vijay, buat kali ke-13. Okey. Dah masuk. Okey. Mr. Vijay bersama kita nak cerita pasal pemerkasaan modal insan. Apa training yang ada untuk B40, untuk M40, untuk T20 atau untuk majikan-majikan bersama dengan Q Study Sendirian Berhad. Okey. Banyak yang Mr. Vijay dah cerita tadi dah. Kos apa yang tawarkan. Mereka ada lebih kurang 14 orang trainer yang begitu profesional. Mereka ada pejabat di Indonesia, di India, di Maldives. Jadi mereka bukan company yang biasa-biasa. Mereka company international. Mereka juga bawa masuk pelajar daripada luar untuk ditempatkan di universiti-universiti tempatan di Malaysia ini. Okey, Mr. Vijay, sebelum internet mengganggu kita terus kita punya soalan yang seterusnya. Okey, cerita sikit pengalaman anda sebagai seorang coach mengajar kerena pelajar-pelajar yang pernah Mr. Vijay hadapi, yang kelakar ke, yang buruk ke, yang bersopan santun sangat ke, sepanjang you buat benda ni lah. Kieran, seperti kita semua tahulah, kita training ini kita handle manusia. So manusia ni ada macam-macam ragam, macam-macam rupa, macam-macam karakter. So training ni ada yang datang kerana free courses, ada dapat allowance, ada yang datang betul-betul nak belajar, ada yang datang betul-betul hilang kerja, nak upgrade diri mereka. So dalam pengalaman saya dalam bidang education dan training, dalam tak banyaklah 23 tahun saja. So dalam 23 tahun ni macam-macam yang kita nampak, macam-macam yang kita lalui. Kalau kita nasihat orang, ada orang yang dengar, ada orang yang menilai atau menghormati pendapat kita dan ubah, ada yang tidak dengar dan juga menentang. Kita harus terimalah seperti satu trainer. Baik buruk kita kena terima, COVID positif pun kita terima, COVID negatif pun kita kena terima. Sama-sama kita kena lalui. So apa yang perkara yang saya rasa menyentuh hati saya selama trainer untuk bidang penjana ini, saya jumpa ratusan. Baru Mr. Vijay nak bagi tahu saya jumpa ratusan orang yang nak belajar. Baru saya tahu kan dapat allowance lagi. Anda kalau dapat peluang macam ni, dapat allowance, dapat training free dan dapat ilmu free ni, dibayar oleh kerajaan ke atau siapa saja sekalipun, kementerian ke, anda dapat allowance lagi, makan minum free, maybe 3 hari, 4 hari, 5 hari, I don't know about that, but tolonglah. Tadi Mr. Vijay kata ada yang datang sebab training free tak serius, ada yang bukan datang nak ilmu, mungkin nak allowance mata-mata, atau mungkin ada yang diarahkan oleh majikan untuk buat kerja, untuk pergi terpaksa. Janganlah macam tu, dapat benda free, dapat ilmu, dapat apa yang diajar tu, ambil lah betul-betul, buatlah betul-betul, dengarlah betul-betul, take it seriously. Okay, jangan datang semata-mata nak allowance, nak makan free, nak lepak-lepak, dapat lari pada office. Don't do that. Mr. Vijay, selamat kembali kali yang ke-15. Ya, saya kira malam ni berapa kali. Unmute microphone. Ya. Saya tak dengar. Mr. Vijay, your microphone. Macam mana buat mikrofon lah? Mikrofon. Sorry. Yeah. Sorry. Tak apa. Okay. So sebenarnya bukan itu, tapi itu golongan yang kecil lah bagi saya. Tak banyak. Nak kata less than 5%. Tapi apa yang menyentuh hati saya selama program ini dijalankan lebih dari setahun, okay? Apa yang menyentuh hati saya berjaya sekurang-kurangnya 40% pelatih saya yang tidak ada kerja, saya manage to bantu mereka at least memberi kerja kepada, mendapat sebarang kerja lah, tak memilih kerja, at least itu satu orang kata pencapaian lah, achievement untuk diri saya dan juga untuk kami golongan trainer ni. Walaupun apa kerja juga kita membantu mereka. Itu adalah
satu pengalaman yang amat manis untuk kami lah, sebab bila melihat mereka post dekat Facebook, terima kasih kepada trainer, terima kasih kepada penyedia latihan ini, saya sudah mendapat kerja, itu satu achievement lah. Memang tak boleh beli dengan mata wang apa-apa pun, duit pun tak boleh beli. Itu satu pengalaman yang baik lah. So, Mr. Vijay, you dah dalam this industry for 23 years Bukan 3 tahun, bukan 13 betul. tahun, tapi 23 tahun. Ada tak kalau saya nak tanya pelajar-pelajar you yang mungkin daripada 23 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas, mereka mungkin seorang pekerja yang biasa, tapi sekarang kalau anda masih still in touch with them, mereka sudah jadi seseorang yang ada jawatan besar. Mungkin sudah sampai level senior manager ke, dah sampai level maybe dah ada syarikat sendiri ke, dah jadi jutawan ke mungkin. Yang Mr. J boleh ingat kalau ada student you yang macam tu sejak dari dulu lagi. Banyak. Ada banyak. Ada yang sudah jadi pilot, ada yang sudah jadi pramugari. Okay. Saya asalnya dari bidang trainer for tourism. Ada yang jadi hotel GM pun ada. Okay, dapat pergi stay hotel mereka free. Salah satu student terlama saya yang lagi tua dari saya, sekarang dia manage outlet Japanese restaurant, nama dia Faiza Chia Azizan. Dia manage Isetan, dalam Isetan Japanese restaurant outlet di Lot 10 dan Isetan, one of the biggest Japanese food outlet. Juga ada student-student yang manage big pharmacy chain, banyak juga. Ada restoran owner, ada logistik owner, ada sudah jadi tauke besar. Ada juga yang jual peti keranda pun ada. Big level punya peti keranda pun ada. Bisnes juga itu. Peti keranda bukannya murah. Peti keranda mahal. Multi-millionaire. And especially now bila taman COVID ni lagi diperlukan keranda. Kita tahu banyak kematian yang berlaku. Jadi bisnes macam tu yang lebih mendapatkan keuntungan. Bukan kita minta, tapi bila dah berlaku secara tak langsung mereka juga dapat efek. Mereka juga dapat keuntungan yang lebih kan. Itulah antara keburukan dan juga kebaikan pandemik lah kan. Bukan kebaikan tu untung. Ijam memang dah tak ada dah. Ijam dah keluar, tapi tak apa, Mr. Vijay masih lagi stable, line dia bagus. Lagi satu, siapa yang sebenarnya yang rakan kerjasama Q Study ni? Yang biasanya you buat training dengan kementerian ke? Biasa you siapa? Okey, Q Study ini dia didaftar di bawah Kementerian Keuangan Malaysia, one of the training center approved by Ministry of Finance, Kementerian Keuangan, dan juga di bawah Kementerian Sumber Manusia mempunyai HRD Corp, dulu dikala jangan buat hal. Aduh, tadi Mr. Vijay cakap apa? Kementerian Keuangan Malaysia, HRDF, dan lepas tu dah habis. Sampai setakat itu saja. Dah hilang dah Mr. Vijay kita. Betul-betul lah malam ni internet mencabar betul lah. Mencabar kesabaran saya sebagai seorang pengacara. Kerana kita ni tengah seronok bercerita, tengah ada idea. Bila berlakunya sekatan-sekatan macam ni, tiba-tiba lagging hilang. Kerana kita punya idea pun hilang. Macam kita punya guest tadi pun, Mr. Vijay tengah bercerita seronok. Tapi bila asyik hilang-hilang, dia punya seronok pun jadi kurang. Mungkin dia punya mood pun down. Asyik keluar masuk. Tapi apa yang kami harapkan, apa yang Mr. Vijay beritahu tu, anda ingat. Kalau anda mungkin nak join kalau company anda seorang bos, anda nak bagi tahu pada Mr. Vijay, nak hantar staff anda pergi training, boleh bekerjasama dengan Kementerian Kewangan ke, HRDF ke, itu Mr. Vijay lebih tahu. Saya tak tahulah. Mungkin anda boleh dapat hubungan nanti dengan Mr. Vijay untuk mengetahui lebih lanjut apa yang anda boleh buat. Okey, Ijam tak ada. Ijam memang tak boleh masuk. Dia kata line ni teruk bang, minta maaf bang, saya dah masuk keluar, tak boleh masuk, sangkut. So kita terus saja ke persembahan yang terakhir daripada Ijam pada malam ini. Ijam and the Buskers, dan abang main gitar tu, saya lupa tanya nama dia apa, alamak, abang Mi ke apa tak nama dia. Lagu yang terakhir daripada our Buskers, Ijam, pada malam ini. Thank you Jam, tak dapat interview, sorry, tapi lagu tetap keluar. Nasib baik dah suruh buat rekod awal tadi. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja.
titik inilah hatiku. Pantasnya kamu mencintai dan juga cintai dirimu. Cinta kamu lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Assalamualaikum, selamat malam semua. Kita kena senyum-senyum sentiasa walaupun kita tahu malam ni anda bila saksikan kami di sini di TV dan juga radio Wanita Foy.fm. Untuk Kiran dan Ikhwan Show ada Kiran seorang-seorang aja. Ikhwan sekejap lagi saya beritahu. Sebelum habiskan saya beritahu kenapa Ikhwan tak ada pada malam ini. Dan kita harapkan juga anda maafkanlah kami atas sesaan pada malam ini akibat gangguan internet yang terlalu banyak. Kita banyak sangat kat sana, kat sini, lagging sana, lagging sini, stuck sana, stuck sini. Itu bukan di bawah kawasan kuasa kami. Kita semua ada internet, tapi kalau internet buat hal, tak boleh nak buat. Alhamdulillah saya punya okey, saya masih boleh bercakap dengan anda. Cuma yang mengganggu banyak tu adalah kita punya guest pada malam ini. Ijam pun tak dapat keluar langsung. Dan Mr. Vijay pun dah 16 kali masuk keluar dah. Dia cuba juga keluar masuk, tukar broadband, tukar itu, pakai yang ni, pakai yang tu, tapi tetap juga ada gangguan di belah hulu Kelang. Mr. Vijay, masuk balik kali yang ke-17. Mana dia Mr. Vijay? Ada. Terima kasih Mr. Vijay. Anda berusaha keras pada malam ini walaupun balik kerja penat, saya tahu. Tukar sana, tukar sini, keluar masuk untuk memberitahu kita semua pasal pemekasaan modal insan bersama dengan company yang anda bekerja dengan, iaitu Q Study. Dan kita tahu dah macam-macam tadi, Q Study ada banyak courses yang ditawarkan dengan pelatih-pelatih atau coaches yang certified from India dan sebagainya. Ada office di luar negara, bawa masuk pelajar. Dan kalau saya nak tahulah Mr. Vijay, dah 23 tahun anda dah lahirkan begitu. Ramai sekali pelajar-pelajar. Macam tadi cakap, ada yang jadi pilot, dia sekarang dah control restoran Japanese chain yang besar-besar dan macam-macam lagi. Itu semua satu kebanggaan untuk Mr. Vijay sebagai seorang coaches, seorang trainer lepas menyaksikan anak muridnya berjaya. Mungkin ambil masa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Tapi bila berjaya itu, seorang coaches yang nampak, ini anak murid saya. Pasti ada rasa bangga di hati. Betul tak Mr. Vijay? Anda rasa puas bekerja dan saksikan apa yang anda sampaikan mereka gunakan dan mereka telah berjaya sekarang Mr. Vijay. Bagaimana perasaannya tu? Betul Kiran. Tu sampai tahap memang itu satu kepuasan lah bila kita pergi hotel yang mereka jadi GM, kita duduk, dia hantar fruit basket, kita pergi restoran dia tak nak terima wang. Bukan kita harapkan, tapi itu adalah satu penghargaan lah, kita punya recognition lah. Dia
macam kenang budi kita waktu dia student, kita jaga dia. Kita mengalami beberapa pengalaman dengan mereka, baik buruk. Ada yang student waktu tu tak nak dengar cakap, sekarang kata regret, maaf. Tapi semua nasihat yang kita bagi hari ini, saya rasa itu satu pencapaian lah. Itu satu satisfaction, kepuasan diri kita sendiri sebagai salah satu tenaga pengajar. Juga seperti guru kepada mereka. Waktu kita kecil pun kita pun nakal-nakal juga. Sekarang kita jadi berlatih untuk mereka, trainer. Kita pun faham cara mereka datang semua tu, tapi kebanyakan mereka insaf selepas menghadiri kursus atau latihan seperti ini dan mereka berubah. Yang penting sekali kita nampak mereka transform. Mereka mencapai satu modal insan yang amat berguna untuk negara kita lah sebenarnya. Dari segi mana pun tak apa. Tak jadi tauke besar ke businessman besar pun tak apa. Asalkan dia ada satu pencapaian yang memuaskan. Daripada tidak ada gaji, tidak bekerja, memetik anggur, menganggur dan sudah jadi somebody yang jual anggur. So itu satu tagline yang bagus. Yes, itu memang betul. Betul cakap Mr. Vijay. Tak semestinya jadi GM, tak mestinya jadi director, tak mestinya jutawan. Asalkan anda menjadi orang insan yang baik atau mungkin anda sampaikan ilmu yang apa yang Mr. Vijay ajar kepada anda kepada orang lain, itu pun satu penghargaan juga, berkongsi ilmu. Okey? Yang paling penting jangan buat mentah elok. Apa yang ada tu dia ajar, gunakan dengan baik. Okey Mr. Vijay, kalau nak bekerja sama dengan Q Study, mungkin ada bos-bos tengah tengok macam mana, apa nak kena buat? How to contact you all and what need to be done? Ya, kita sebenarnya tadi saya mungkin kerana internet tak begitu stable, kita juga berkolaborasi dengan DRB ICOM, sudah dalam perbincangan. Universiti mereka ada training center. Kita juga salah satu rakan partnership dengan Iskandar, MDEC. Kita juga ada Corporate Coach Academy dan juga dari KMI Group India untuk digital courses semua tu. So kepada mereka yang berminat untuk berkomunikasi dengan kita untuk collaboration atau khusus-khusus atau perlukan trainer dalam pelbagai bidang, bolehlah hubungi kami di Q Training Facebook atau di Q Study punya Facebook, dan juga nanti saya boleh berikan nombor telefon yang kita boleh hubungi untuk apa-apa kolaborasi dan semua itu. Aha. So semakin lama semakin besar nampaknya, semakin banyak projek yang dijalankan oleh Q Study. Mereka bukan baru hari ini mereka ada dekat Malaysia ni. Bak kata Mr. Vijay ni pun dah bekerja selama 23 tahun. Betul. Nampak macam masih muda. Rupanya dah 23 tahun. Bayangkan berapa ribu dah agaknya. Mungkin belas ribu atau puluh ribu dah agaknya. Murid-murid. Mungkin tak lama lah jumpa. Bukanlah bacakan universiti. Jumpa bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jumpa mungkin 5 hari, 6 hari atau berapa hari kos tu kan. Tapi dia punya ilmu yang sampaikan tu dah tak tahu berapa puluh ribu orang yang Mr. Vijay dah jumpa. Dan mungkin dah tak ingat pun, dah tak kenal pun. Tapi saya yakin pelajar-pelajar akan tetap ingat guru dia. Jumpa kat mana pun mereka akan tegur. Mereka akan, Mr. Vijay, how are you? Ingat saya tak? Saya dulu belajar tahun 2001. Mr. Vijay macam, siapa dah pula budak botak ni kan? Dulu mungkin rambut panjang. Tapi insyaAllah saya ingat setiap student kalau dia recall saya, batch mana, group mana, saya boleh ingat. Wow. Tapi tak ingat muka, nama mungkin boleh ingat siapa dia lah. Yelah, kan? Memory level tu masih tak tua lagi lah. Masa jumpa mungkin bujang. Sekali jumpa lepas ni anak dah 3-4 orang. Dulu mungkin kurus kan, badan mungkin dah kembang sikit ke kan. Nak kena recall balik siapakah pelajar. Tapi apa yang dibuat oleh Q Study, Mr. Vijay dan rakan-rakan adalah untuk memperkasakan pada insan satu yang cukup penting dekat Malaysia. Pandemik, apa efeknya pada you Mr. Vijay sejak pandemik COVID-19 berlaku? Daripada income tadi ya, saya tahulah tak dapat nak buat coaching dekat luar. Saya tahu company of course terjejas. Online mungkin tak sehebat di luar kan. Dari segi lain tu macam dia bagi you pula sendiri. Semangat you mengajar berbanding di luar ataupun di online. Ada beza tak? Mungkin mesti ada banyak beza kan? Sebab betul lah, pandemik ni ada efek. Kalau tanya I, ajar secara online memang tak sampai seperti face to face lah. Face to face they can see the real trainer. Mereka boleh tengok kita punya betul-betul kita punya penyampaian kita. Tapi kalau online, attention online, pelatih-pelatih online tu, kita nak tangkap mereka secara online tu, dia boleh nampak muka saya je. Tak tahu dia boleh tengok saya terpendek ke tinggi ke, boleh nampak muka je. Tapi muka pula dia akan buat a lot of prediction. Ini mesti gemuk, ini mesti macam ini. Tapi
bukan itu. Kita kalau training secara face to face, kita boleh membaca pelatih kita, body language mereka. Kita boleh tengok dia punya engagement. Tapi secara online ni kita cubalah, sebab apa nak buat, kita kena jaga kita juga. Kita jaga kita ke COVID ni, kita pun tak tahu kalau satu orang kena dalam grup kelas itu, satu kluster akan diform. So pandemik punya kesan ni memang nak kata besar lah untuk dari segi pendidikan tertiary seperti Institut Pendidikan Tinggi Swasta semua ni memang banyak yang terjejas dengan pengambilan pelajar dia, sebab Malaysia punya kebanyakan institusi pendidikan tinggi dia banyak depend dengan pelajar antarabangsa, sebab itu adalah satu GDP untuk negara. So dengan kos yang nak masuk kena buat quarantine fee, so student pun banyak reluctant lah, banyak teragak-agak nak datang sekarang, nak daftar. So number dia drop lah sebenarnya. Dalam bidang training pun face to face banyak orang tak nak datang sebab takut juga, kalau datang pun pakai mask, kena tutup, takut. So banyak prosedur yang kita kena ikut, tapi life have to go on. Education is a lifelong learning, tak boleh berhenti, kita tak boleh berhenti belajar. So kita have to carry on lah. Kita setiap hari kita akan tambah ilmu kita sampai kita ke dunia akhirat. Kita kena never stop learning, never stop studying. Itu yang penting. Betul. Apa pun cabaran yang mendatang, kita akan hadapi dengan tenang dan kita doakan semoga cepat berakhir dan kita semua dapat kembali hidup seperti biasa. Tak boleh nak elak, pandemik dah berlaku, tunggu sampai endemik. Apa yang penting, jaga SOP, kurangkan kes, kita hidup macam biasa. Segala apa kita buat boleh kita buat semula dan income atau apa pun akan kembali macam biasalah. Itu ambil masa tapi tidak mustahil akan kembali seperti biasa tak lama lagi. Sama-sama doakan, sama-sama jaga SOP. Okey, dah hampir sejam lebih dah kita berada pada mana, walaupun ada banyak gangguan. Saya yakin Mr. Vijay dapat kongsikan banyak perkara pada malam ni. Anda yang dengar, dah ambil iktibar, dah ambil apa-apa maklumat yang ada tadi. Kalau ada niat, kalau ada company ke yang berminat nak bekerjasama dengan Q tadi, boleh hubungi Mr. Vijay. Kami akan sharekan maklumat di Facebook nanti untuk anda. Dan Mr. Vijay, sebelum kita berakhir, kata-kata nasihat daripada seorang coach atau seorang trainer yang dah 23 tahun melatih, berjumpa dengan pelajar-pelajar, memberikan segala-galanya. Apa kata-kata Mr. Vijay pada malam ini untuk mereka menonton ataupun selepas ni nak nonton lepas ni ke, untuk rakyat Malaysia lah dalam keadaan pandemik sekarang ni? Silakan. Kepada semua keluarga Malaysia kita, kita kena jaga kita waktu COVID macam ini. Dan thank you Kiran untuk peluang ini kita on air untuk bincang pasal bidang training dan pembangunan modal insan. Untuk anak-anak muda, kepada pekerja-pekerja dan kepada majikan, never stop. Jangan berhenti memberi peluang untuk upgrade, untuk menambah ilmu, memberi peluang untuk staff-staff kita, anak-anak muda kita untuk belajar, untuk menambah pengetahuan mereka dan juga skill mereka. Ada banyak pekerja rasa mereka tak cukup ilmu. Ada majikan yang rasa kalau saya train kamu, kamu akan resign dan ke tempat lain. Dan juga kepada anak-anak muda, janganlah kerja 6 bulan, 1 tahun, nak tukar kerja, nak kerja 2 tahun, bagi tahu bos saya nak kerja dengan you 2 tahun je. Saya nak cari company yang besar. Itu memang menyakitkan kepada employer, sebab untuk melabur, untuk train satu-satu staff yang ada, okay, itu adalah satu benda yang kita harus ingat. Itu satu pelaburan, bukan saja masa, bukan saja training yang dia berikan kepada kita, tapi itu adalah satu investment kepada human capital. Tapi duit, tapi majikan, anak-anak muda kita, dia tak rasa, dia rasa job hopping ini satu pengalaman yang baik untuk resume. Seperti saya tengok kalau resume dia kerja 1 tahun sini, 6 bulan sini, 6 bulan sana, saya tak berani ambil dia. Saya pun tahu dia akan cuba saya 6 bulan, 1 tahun saja. So ini satu benda yang kita harus tahu. Kita kena ada loyalty kepada kita punya majikan. Kita kena ada kebenaran dan ketulusan dalam pekerjaan kita. Jangan curi tulang, jangan malas. Work from home, betul-betul kita work from home. Kata work from home on Zoom, tapi kamera off dan buat kerja lain. Ini betul-betul pendapat daripada banyak majikan yang berkongsikan dengan saya. Saya setiap hari saya akan jumpa pihak universiti, pihak majikan. Saya keluar, saya tak suka melalui WhatsApp atau telefon. Saya akan bertemu dengan industri kita sekarang. So macam besok pun saya akan ke UiTM. Semalam saya di MSU. So begitulah, saya akan selalu bertemu dengan pihak-pihak industri untuk berkongsikan pendapat.
So inilah salah satu nasihat yang saya rasa kepada kita punya tenaga pekerja, walaupun yang profesional maupun yang golongan yang biasa. Kalau betul-betul kerja, tumpukan 100% kebenaran kita supaya syarikat itu pun tidak dalam kerugian, sebab investment macam Kiran kata, duit, semua duit. So kita ambil satu staff, kena bayar EPF, kena bayar SOXO, kena bayar insurance. Selain gaji, kita tengok gaji 2,000, 3,000, itu je dia bagi 3,000. Tapi dia tak faham, ada EPF, ada SOXO, MC yang dia ambil, training untuk dia, insurance untuk dia. So semua ni satu, saya rasa kita harus fikir dalam segi begini. Bukan sahaja tengok mata wang yang berapa kita dapat dalam bank cukup bulan. Allah, dia potong EPF, dia potong SOXO, tapi EPF untuk kita satu hari tua nanti. So itulah satu pendapat saya yang honest dari hati saya, yang betul-betul dari hati saya, dan saya selalu straightforward kalau nak bagi komen. Ya, banyak yang saya selalu kata, boleh terima, kita terima dengan hati yang terbuka, tak boleh terima, kita duduk tenung dan fikir-fikirkan sajalah. Okey, memang betul tu Mr. BJ. Kalau company dah spend duit untuk anda, tolonglah balas jasa company itu. Janganlah dah habis training apa semua, dah ada ilmu, cabut pergi tempat lain. Balas balik jasa company itu yang dah keluarkan duit banyak untuk anda, melatih anda menjadi seorang pekerja yang berskill tinggi, yang berpengetahuan tinggi, dan mungkin peluang anda untuk naik pangkat lebih cerah dekat situ kerana kesetiaan anda. Macam Mr. W cakap tu betul. Kalau saya jadi bos pun saya tengok, saya punya kandidat datang, kerja 6 bulan, setahun, 6 bulan, setahun. Saya pun tak nak ambil orang macam tu. Saya tahu risiko. Nanti lepas setahun, saya kena buat cari orang baru dah. So, saya pun tak nak ambil. So, kesetiaan itu penting. Kalau majikan anda jaga anda dengan baik, anda juga perlu membalas jasa baik majikan anda sebaik-baiknya. Barulah kerja itu ada berkat. Sama-sama maju, sama-sama ke depan. Okey, ini pesanan untuk majikan dan juga untuk pekerja. Saya pun dah macam trainer lah Mr. BJ. Boleh ke saya jadi trainer? Ada kaya tak? Kiran, boleh. I think you boleh jadi one of the communication trainer. Very good, Kiran. I really admire you. Welcome on board. Alright, ini permulaan, Kiran. Kita akan bertemu lagi banyak kali. Don't worry. Nampaknya malam ni bukan saya interview. Sebenarnya banyak orang jadi trainer, dia membaca slide dia. Orang seperti Kiran, you're on the field. You betul-betul boleh train orang. Itu satu yang saya nak bagi tahu. Nampaknya malam ni bukan saya jadi host, saya juga sedang di-interview oleh Mr. VJ. Mana tahu saya berbakat untuk join Q-Study ke, menjadi salah seorang coaches. Dan akan jumpa muka saya nanti. Abang Botak akan bagi ceramah. Siap korang. Tak datang siap. Kena rotan seorang-seorang. Mr. VJ, adakah? Dan juga untuk kita bertemu on air ni, tapi seperti saya kata, alamak, hilang. FM, kita rasa bidang ini boleh diceburi oleh semua pihak yang betul-betul berpengalaman, ada passion, ada jiwa untuk jadi trainer. Banyak orang nak jadi trainer semata-mata nak jadi trainer sebab lumayan kalau jadi trainer, tapi mereka cuma baca slide. Itu tak penting. Ada yang experience seperti Kiran dalam bidang ini, hands on, betul-betul kita boleh sampaikan message training itu kepada kita punya pelatih. Dan terima kasih Kiran, terima kasih kepada semua orang kerana peluang ini untuk saya kongsikan. Okay, thank you so much Mr. BJ. Sorry lah because internet kacau, kita banyak stuck malam ni. Itu bukan salah kita, minta maaf kepada yang menonton juga. Itu adalah kerana gangguan internet. Apa Mr. BJ sampaikan apa yang disampaikan. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan berjumpa lagi dengan Mr. BJ dan juga dari Q-Study untuk berkongsi cerita pengalaman pasal pemerkasaan modal insan. Okay, 1 jam 13 minit 8 saat dah saya berbebel pada malam ini. Terima kasih Ijam juga, Ijam Baskers kita. Tak sempat interview Jam, awak punya line pun problem. Dah cuba masuk berbelah-belah kali tak lepas. Ijam nak perform 3 lagu, insyaAllah kalau Ijam ada masa dia akan buat lagi lagu lain untuk anda pada episod yang akan datang lah. Alright, malam ni kenapa Ikhwan tak ada? Ikhwan tak ada sebab secara tiba-tiba dia dapat kejutan, dia dapat surprise, dia dapat birthday surprise. Hari ni birthday dia sebenarnya yang ke yang ke berapa Wan? 25, 26, 30, 40, 41, 42. Itu biarlah rahsia. Minggu depan kita tanya Ikhwan berapakah dia punya umur. Ikhwan dan juga keluarga yang sedang meraihkan hari jadinya pada malam ini.
Happy birthday to you dari kami di wanitaforyou.fm. Semoga panjang umur, bertambah rezeki, sihat tubuh badan, dijauhkan daripada segala bahaya dan bahagia sekeluarga hinggalah ke akhir hayat dan berjaya dalam apa juga bidang yang anda ceburi. Dan sama-sama kita berjaya juga di wanitaforyou.fm ini untuk mengangkat lagi martabat TV dan radio wanitaforyou.fm ini supaya lebih ramai penonton, lebih banyak program kita boleh buat bersama-sama. InsyaAllah kita usahakan semoga ianya menjadi. Kita buat dia, InsyaAllah mesti boleh jadi. Assalamualaikum semua. Happy birthday to you Kuan. Terima kasih Mr. VJ. Terima kasih Nizam Basker. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you Mr. VJ. Good night. Wah dah buka dah dia Thank punya. you. Good night. Okay, bye. Bye.